Tak habis-habis sering berlaku kesilapan yang berlaku di hospital tentang membawa balik bayi yang bukan bayi sebenar kepada pasangan. Jadi isu ini telah tersebar seluruh Malaysia. Saya ingin membuat ulasan isu ini dari sudut hukum fiqh dan juga dari sudut akhlak. Setelah 20 tahun, barulah disedari bahawa pasangan kembar sebenarnya bukan pasangan kembarnya. Pada 28 hari bulan Jun 2021, dilaporkan dalam akhbar Sinar Harian, kembar seiras tertukar 20 tahun. Pada 19 bulan Ogos tahun 2000 atau 2001 lebih kurang, dilahirkan di Hospital Kota Baru, Kelantan, Nur Atira Adriana Iwani dan Adriani Iwani. Ibu bapa pasangan kembar ialah Ibni Yanin Muhammad Saleh dan Siti Aminah Ismail. Manakala seorang lagi yang dilahirkan pada tarikh yang sama, ibu bapanya ialah Husin Omar dan Rahmah Isa. Oleh kerana berlaku kesilapan di Hospital Kota Baru, pasangan Ibni Yanin dan Siti Aminah membawa balik Adriani Iwani dan Adriana Iwani. Adriana Iwani itu sebenarnya bukan anak mereka, tetapi dibawa balik. Mereka membesarkan sehingga 20 tahun. Manakala kembar sebenar yang dinamakan Nur Atira telah dibawa balik oleh pasangan Husin Omar dan Rahmah Isa. Sepatutnya Nur Atira itu adalah kembar sebenar kepada Adriani Iwani, dan Adriana Iwani adalah anak kepada Husin Omar dan Rahmah Isa. Ujian DNA yang telah dilakukan di Hospital USM Kubang Kerian mengesahkan bahawa Adriani Iwani dan Nur Atira adalah pasangan kembar, dan Adriana Iwani adalah anak kandung kepada pasangan Husin Omar dan Rahmah Isa. Jadi ini isu yang berlaku. Tak habis-habis sering berlaku kesilapan yang berlaku di hospital tentang membawa balik bayi yang bukan bayi sebenar kepada pasangan. Jadi isu ini telah tersebar seluruh Malaysia. Saya ingin membuat ulasan isu ini dari sudut hukum fiqh dan juga dari sudut akhlak. Saya ingin memberikan 12 ulasan. Yang pertamanya, kepada mereka-mereka yang terlibat, saya menasihatkanlah, terimalah peristiwa ini ataupun insiden ini sebagai takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, ulasan saya ialah jika tiada keberatan bagi kedua-dua keluarga ini, jika tiada keberatan, maka maafkanlah pihak-pihak yang tidak sengaja sehingga berlakunya pertukaran kembar ini. Pihak-pihak yang tidak sengaja itu maksud saya pihak hospital lah. Yang ketiganya ialah kepada Adriana Iwani, hargailah ibu bapa bukan kandung yang telah berjasa membesarkannya. Begitu juga kepada Nur Atira. Dan yang keempatnya ialah kepada Adriana Iwani dan Nur Atira, kembalilah mengenali asal usul keluarga sebenar. Kemudian yang kelima, Adriana Iwani, kalau telah berlaku penyusuan, dia adalah anak susuan kepada Ibni Yanin dan Siti Aminah. Mereka adalah ibu bapa susuannya. Maka bapa susuan, iaitu datuk susuan, saudara lelaki susuan, anak lelaki kepada saudara lelaki dan saudara perempuan susuan adalah menjadi mahram kepada Adriana Iwani. Begitu juga saudara lelaki, iaitu abang atau adik kepada bapa susuannya yang merupakan bapa saudara susuan, juga menjadi mahram kepada Adriana Iwani. Begitu juga bapa kepada ibu susuannya, iaitu datuk sebelah ibu, adalah mahramnya. Dia jadi datuk susuan sebelah ibu. Demikian juga abang atau adik lelaki ibu susuannya. Mereka itu menjadi mahram dengan Adriana Iwani kerana mereka adalah bapa saudara susuan. Nur Atira pula, kalau disusukan oleh Rahmah, maka Husin dan Rahmah adalah ibu bapa susuannya. Maka dinasihatkan kepada Adriana Iwani dan Nur Atira, dibantu oleh ahli keluarga masing-masing untuk menyusun semula susur galur ahli keluarga susuan yang mahram, bagi memastikan
tidak berlaku perkahwinan sesama mahram yang diikat dengan ikatan susuan. Mereka ini, setelah berlaku peristiwa ini, mereka mempunyai pilihan. Sebab Adriana Iwani sebenarnya dia adalah anak kepada Husin dan Rahmah. Manakala Nur Atirah, dia anak kepada Ibni Yanin dan juga isterinya. Jadi Adriana Iwani dan Nur Atirah, mereka mempunyai pilihan. Sama ada terus menetap bersama ibu bapa susuan atau kembali kepada ibu bapa kandung. Jika dia memilih untuk kembali kepada ibu bapa kandung, tak ada masalah. Jika Adriana Iwani dan Nur Atirah masing-masing oleh kerana dah duduk lama dengan ibu bapa susuan pun tidak ada masalah, kerana dari segi hubungan dengan ahli keluarga susuan tidak ada masalah sebab mereka telah diikat dengan ikatan mahram, terutama ahli keluarga yang lelaki. Adriana Iwani dan Nur Atirah juga dinasihatkan naklah berurusan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Tujuannya untuk membetulkan kembali status diri yang sebenar. Saya rasa di sana ada satu peruntukan. Boleh ceklah di Jabatan Pendaftaran Negara, dan saya pun telah bertanya pegawai pendaftaran di Jabatan Pendaftaran Negara bahawa untuk membetulkan status ini dibolehkan. Jadi dinasihatkan kepada Adriana Iwani dan Nur Atirah, pergilah berurusan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi dekat mereka dua orang pergi, tak cukup lah. Kena bawa ibu bapa susuan, ibu bapa kandung, dan keterangan kalau boleh surat daripada Jabatan Mufti ke, Jabatan Ugama ke, surat-surat sokongan, dokumen sokongan untuk membolehkan pembetulan semula dokumen yang sebenar. Supaya boleh dikembalikan catatan Adriana Iwani itu dibinkan kepada Husin dan Nur Atirah itu dibinkan kepada Ibni Yanin. Kemudian ulasan saya yang ke-11, anak susuan ni dan keluarga susuannya. Mana anak susuan, ibu bapa susuan, saudara susuan, mereka ini tidak saling mewarisi harta pusaka. Biarpun mereka diikat dengan ikatan mahram dengan sebab susuan. Jadi Adriana Iwani hanya mewarisi harta pusaka keluarga kandungnya. Begitu juga Nur Atirah hanya boleh mewarisi harta pusaka keluarga kandungnya. Demikianlah keluarga kandungnya pun, kalau Adriana Iwani dan juga Nur Atirah ni mereka mati dulu dan ada harta, hanya ahli keluarga kandung yang berhak saja mewarisi harta pusaka mereka. Kemudian yang berikutnya, di atas jalan ihsan dan berbuat baik. Keluarga susuan ni, keluarga susuan yang telah membesarkan Adriana Iwani dan juga satu lagi keluarga susuan yang telah membesarkan Nur Atirah, di atas jalan berbuat ihsan, maka bolehlah mereka memindahkan harta mereka, terutama ibu bapa susuan ni, kepada anak susuan di atas cara hebah ataupun wasiat. Sebab nak dipindahkan dengan cara pusaka tak boleh. Sebab anak susuan tidak boleh mewarisi harta pusaka bapa susuan ataupun ahli keluarga susuan. Dan satu perkara lagi, mujuklah isu ini berjaya dihidu, diketahui sebelum pasangan ini mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah. Sekiranya pasangan ini telah mendirikan rumah tangga, apa jadi? Bapa susuan yang disangkakan bapa sebenar, contohnya Nur Atirah ni, bapa susuannya yang disangkakan bapa sebenar, begitu juga Adriana Iwani, bapa susuannya yang disangkakan bapa sebenar. Kalaulah isu ini tidak terbongkar, tidak diketahui, kalau dua-dua ini berkahwin, sudah tentu mereka akan berwalikan bapa susuan yang disangkakan bapa kandung. Kemudian dari setelah perkahwinan, maka otomatik perkahwinan itu terpaksa dibatalkan kerana tidak sah. Jadi alhamdulillah, saya rasa kedua-dua saudara susuan ni, iaitu Adriana Iwani dan juga Nur Atirah, belum lagi berumah tangga, dan besok-besok kalau nak berkahwin, maka walinya adalah di sebelah keluarga kandungnya. Dan dia pergi kepada bapa, dipahamkan salah satu daripada anak suami ni bapaknya telah meninggal dunia, nanti dia akan pindahlah kepada saudara seibu sebapa, saudara sebapa, dan begitulah seterusnya susunan wali. Jadi isu-isu yang seperti ini masyarakat kena ambil perhatian. Kena ambil perhatian, dan sebenarnya bukan isu yang pertama. Baru ni saya dah mengulas tentang bayi yang tertukar, tapi isu yang baru ni saya ulas tu bayi yang baru dilahirkan. Kes ini telah 20 tahun berlalu. Walau bagaimanapun ada hikmah di sebalik kejadian yang telah berlaku. Wallahu alam.